Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. 弟兄姐妹晚上好， Ya, mari kita membuka firman Tuhan terambil dari Efesus 4 ayat yang ke-17 sampai 24. 我们一起打开圣经以弗所书4章17到24节。 Saya akan membacakan ayat 17 sampai 20 sementara nanti sisanya dibacakan dalam bahasa Mandarin. 17到20节用印尼语，21到24节用华语。 Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. 21节，如果你们听过他的道，领了他的教，写了他的真理，就要脱去你们从前行为上的旧人。这旧人是因私意的迷惑，渐渐变坏的。又要将你们的心智改换一新，并且穿上新人。这新人是照着神的形象造的，有真理的仁义和圣洁。 Bapak Ibu Saudara, kita mengenal sebuah kata yang namanya kontras. 弟兄姐妹，我们认识一个词，就是区别。 Kontras itu berarti memperlihatkan perbedaan yang nyata apabila diperbandingkan. 区别就是一些东西对比之后有明显的不同， Dalam hal warna, rupa, dan ukuran. 比如颜色、字体、规格等等。 Warna tulisan dan warna background kemungkinan akan berbeda sehingga bisa terbaca dengan baik. 字体和背景的颜色要所不同，这样我们才可以看得清楚。 Misalnya saja warna kertas putih, sementara warna pulpen kebanyakan memakai warna lain seperti hitam, merah, dan biru. 比如我们用白色的纸，那么钢笔是其他颜色，可以是黑、蓝等等。 Hal ini agar memudahkan kita dapat membaca tulisan tersebut. 这样我们就可以把字体看得清楚。 Demikian sebetulnya kehidupan kita sebagai seorang pengikut Kristus. 我们身为基督徒的生活也应当如此。 Kita perlu menampilkan kontras antara kita dan dunia ini. 我们与世界要有所不同。 Kita perlu menampilkan kontras antara kehidupan kita yang sekarang dengan yang lampau. 我们现在的生活与以前的生活要有区别。 Supaya kita tidak lagi terlihat sama, bahkan bukan hanya sampai pada tahap terlihat sama atau kelihatan sama, tetapi secara esensi berbeda dengan dunia. 这样我们与世界有所区别，不但在表面上，而是在本质上。 Maka dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 24 ini kita akan melihat dua bagian besar yang sangat kontras. 在以弗所书4章17到24节，我们可以看到两大不同的有两种区别的事情。 Bagian pertama kita akan melihat hidup orang yang tidak mengenal Allah, yaitu di ayat 17-18. 第一个，我们要看不认识上帝的人的生活，就是在17和18节。 Di ayat 17 dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutugaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. 所以我说，却在主里切实地说，你们行事不要再向外邦人存希望的心行事。 Ada beberapa karakteristik orang yang hidupnya tidak mengenal Allah. 他们不认识上帝的人有几个特征。 Karakteristik yang paling jelas di ayat yang ke-17 ini adalah pikirannya yang sia-sia. 他们很清楚的特征就是在17节希望的心。 Di dalam bahasa asli dipakai kata matayoteti. 它原文就是马代尤代蒂， Dapat diartikan keadaan tanpa guna atau nilai, kekosongan, kesia-siaan, ketidakbertujuan, kefanaan. 它的意思就是没有价值、没有作用的情况，虚空，没有目的，暂时。 Dulu waktu saya sekolah ada teman-teman saya yang menunggu menyelesaikan pelajaran sambil bengong atau melamun. 以前我读书的时候，我一些朋友，他们等课程结束，他们就发呆。
Saya tanya kepada mereka, kamu sedang apa? 我就问他们：“你们在做什么 Mereka bilang sedang melamun. ？”他们说：“我在发呆。 Saya tanya lagi, kenapa melamun? 我就问他：“为什么你发呆 Dia bilang kalau melamun waktu serasa lebih cepat. 他就说：“如果我发呆，时间觉得过得很快， Jadi saya tidak perlu pusing untuk menyelesaikan pelajaran hari ini. 所以我就不用烦恼来结束我的课程。” Bapak Ibu Saudara, waktu saya mempersiapkan ini saya berpikir betapa sia-sianya talenta yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. 弟兄姐妹，当我预备这讲章的时候，我就想，上帝给我们这个恩赐就浪费了。 Kita harusnya bisa memakai waktu yang Tuhan berikan secara efektif untuk menimba ilmu. Tetapi seringkali kita sia-siakan dengan tidak memperhatikan dan memilih melamun. 我们应当善用上帝给我们的时间来求知识，但是我们却发呆。 Bisa jadi hal ini juga terjadi kepada kita waktu kita sedang beribadah atau sedang mengikuti kebaktian doa. 当我们崇拜或者祷告的时候，有时我们也是会发呆。 Adakah pikiran kita terfokus kepada Tuhan ataukah seringkali kita sedang melamun sambil menunggu waktu berkhotbah selesai atau waktu ibadah selesai? 是否我们的心专注于上帝，或者我们边发呆边等什么时候讲道和崇拜结束？ Mari kita gunakan pikiran yang telah ditebus ini untuk selalu terfokus kepada Tuhan. 让我们用这被救赎的思想来专注于上帝。 Aspek lain dari pikiran yang sia-sia juga dapat diterjemahkan sebagai kata-kata yang terdengar tinggi tetapi kosong atau spekulasi yang kosong. 希望的心另一个方面就是说一些话听起来很高，却是空的。 Hal ini juga mengingatkan kita agar kita tidak mengatakan atau memikirkan hal-hal yang sangat tinggi atau spekulasi kosong demi kepentingan diri kita sendiri supaya kita ditinggikan atau supaya kita dipuji orang. 这也是提醒我们不要为了我们的利益或者被别人崇高，我们说的话就很高的听起来，然后是空的。 Sekali lagi, Tuhan haruslah menjadi fokus hidup kita dan bukan diri kita sendiri yang menjadi fokus hidup kita. 再次，上帝必须成为我们生活的焦点，而不是我们。 Karakteristik berikutnya dari orang yang tidak mengenal Allah adalah hati yang degil. 不认识上帝的人，下一个特征就是刚硬的心。 Di ayat 18 dikatakan, dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. 第18节这样说：他们心底昏昧，与神所赐的生命隔绝了，都因自己无知，心里刚硬。 Kata kedegilan di dalam bahasa aslinya memakai kata porosis yang dapat diartikan dengan pengerasan. 心里刚硬，在它的原文就是 porosis， 就是硬化的意思。 Pengerasan ini secara umum menggambarkan keadaan membatu. 硬化就是死化的情况。 Nah, ini juga digunakan di dalam bahasa medis yang digambarkan dengan kata kalus yang terbentuk ketika tulang retak lalu diatur ulang. 这用在医学就是骨骼断裂和重新排斥形成的异伤组织。 Kalus seperti itu bahkan lebih keras daripada tulang itu sendiri. 这异伤组织比骨本身还要硬。 Pengerasan yang mengerikan ini telah mempengaruhi hati orang-orang yang tidak percaya. 这可怕的硬化已经影响了不信主人的心。 Seluruh kepribadian mereka tidak mampu menghargai apa yang Tuhan tawarkan. 他们的整个人格无法尊重上帝所提供的。 Maka tidak heran orang-orang yang degil hatinya atau keras hatinya tenggelam di dalam kegelapan dosa. 所以难怪他们心里刚硬的人，他们就堕落在对中。 Mereka tenggelam di dalam pikiran dan imajinasi yang menghancurkan. 他们沉浸在破坏性的思想和想象中。 Mereka akan menyelam dalam hawa nafsu dan mereka akan menjadi orang yang egois serta tidak mempedulikan Tuhan. 他们潜入在情欲，他们自私，他们不在乎上帝。 Ketika kebenaran firman Tuhan diberitakan kepada orang-orang yang keras hatinya atau degil hatinya, mereka tidak mendengar, tidak memperdulikan, tidak memasukkannya ke dalam hatinya. 当神的话语的真理被他们传讲的时候，他们不愿意听，也不愿意接受。 Mengusahakan dengan kekuatan kita, tentu kita akan menemukan kebuntuan. Tetapi dalam pertolongan Tuhan pasti bisa dilakukan. 面对这些人，凭我们的力量是不行的，但是靠上帝的力量是可以的。
Cara satu-satunya memenangkan hati orang seperti ini adalah meminta Roh Kudus bekerja, melembutkan hati mereka, sehingga berita Injil dapat disampaikan kepada orang itu dan orang itu dapat diselamatkan. 唯一的办法要得着他们的心，就是求圣灵工作，柔和他们的心，好让福音被传开，这些人可以得救。 Prinsip inilah yang harusnya dimiliki oleh setiap orang yang ingin memberitakan kabar baik, 每一个人去传福音的时候，要有这一个原则， yakni mereka mendoakan orang yang ingin disampaikan kabar baik, membiarkan Roh Kudus terlebih dahulu bekerja melembutkan hati orang-orang ini. 就是为那些要听福音的人先祷告，求圣灵动工，柔和他们的心。 Sehingga ketika kita memberikan kabar baik, orang itu bertobat dan percaya bukan karena kehebatan kita, tetapi karena pekerjaan Allah. 所以当福音被传开，他们信主，他们悔改，我们要知道这是不是我们的伟大，而是上帝的工作。 Yang kedua, sebagai kontras yang sangat besar daripada pembahasan orang yang tidak mengenal Allah, maka kita akan masuk ke dalam pembahasan kedua, yaitu orang percaya yang mengenal Allah. 与不信主区别就是信主人的生活。 Dalam bagian ini kita akan menemukan kontras hal yang sangat berbeda dengan bagian sebelumnya. 在这个方面，我们要发现有很大的区别。 Karena itu ada beberapa hal kontras yang harus dilakukan oleh orang-orang yang percaya. Hal ini sekaligus menjadi karakteristik orang-orang percaya. 信主的人要做几个很区别的事情，也是同样信徒的特征。 Pertama, kita perlu memutuskan hubungan dengan dosa dan hidup kita yang lama. 就是我们要与罪恶和我们的旧生活断绝。 Di ayat 22 dikatakan, yaitu kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. 就是在22节这样说，就要脱去你们从前行为上的旧人，这旧人是因肆意的迷惑渐渐变坏的。 Kata menanggalkan itu memiliki tensis aorist middle, yang mana aorist itu artinya dulu pernah. 这脱去用一种语法，它的意思就是曾经有过。 Dan aorist middle ini menegaskan lagi bahwa yang dahulu pernah tidak memiliki hubungan lagi dengan masa saat ini. 这种语法强调以前有过，但是现在就没有关系了。 Di dalam terjemahan bahasa Indonesia hal ini terlihat sangat jelas, yaitu mengenai hubungan yang harus diputuskan. 在印尼语的圣经很清楚的解释，这个关系必须断绝， Dipakai kalimat berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu, 就 katanya. 是你以前的生活。 Kemudian ditambah dengan penekanan kita menanggalkan manusia lama, 就是我们必须脱去我们旧的生活， yang artinya kita tidak boleh lagi terkoneksi dengan bentuk kehidupan kita yang lama, cara hidup kita yang lama, dan gaya hidup kita yang lama. 意思说与我们旧生活的生活方式与模式不要有任何挂钩， Yaitu yang berkaitan dengan yang namanya dosa, yang berkaitan dengan karakter seorang yang tidak mengenal Allah, yang berkaitan dengan pola pikir atau motivasi orang yang tidak mengenal Allah. Itu semua harus kita putuskan hubungannya dengan itu. 与不认识上帝的人的罪恶、品格、思想、动机，对这一切我们要断绝关系。 Bila kita sakit tertentu, anggaplah itu sakit kanker. 如果我们患上重病，比如是癌症， Lalu kita menjalani pengobatan yang panjang dan kemudian kita sembuh. 通过很长的治疗，我们就康复了。 Ketika kita sembuh, kita tidak ingin lagi berhubungan dengan kanker itu. 当我们康复了，我们肯定与这个癌症我们不要有任何关系。 Kita tidak ingin lagi sakit kanker itu datang lagi ke dalam kehidupan kita. 我们不要癌症再次来到我们的生活。 Demikian dengan dosa, demikian dengan nilai-nilai duniawi, motivasi, pola pikir kehidupan kita yang lama. 也同样，我们旧人的罪恶、世界观、动机、思想， Harus kita tanggalkan dan kita tidak boleh menyentuh hal itu lagi. 我们要脱去这一切，我们不要去动它， Kita tidak boleh mencari-cari hal itu lagi. 我们也不要去找它， Kita harus benar-benar putus hubungan dengan semua itu. 我们与这一切要一刀两断。 Kedua, kontras yang sangat mencolok dari orang percaya dan sekaligus menjadi karakteristik orang percaya, yaitu kita perlu mengenakan manusia baru dengan pikiran yang dibaharui. 第二，身为信徒的很大区别，也同时信徒的特征，就是我们要与
心智改换一新，穿上新人。 Ayat 23-24, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah, di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. 23、24节，又要将你们的心智改换一新，并且穿上新人。这新人是照着神的形象造的，有真理的仁义和圣洁。 Di dalam manusia lama, dosa selalu berusaha membentuk pola pikir kita sehingga kita hidup di dalam sudut pandang seorang pendosa. 在旧人的生活，最常常塑造我们的思想，好让我们以罪人的角度去思考。 Pada akhirnya membuat kita terjerumus dalam dosa, semakin hari semakin dirusak oleh dosa. 这使我们堕落在罪中，一天比一天被罪所破坏。 Maka kita mengenal kata tentang degradasi moral atau penurunan moral yang membuat kita semakin bobrok dari sehari ke sehari. 我们就认识道德堕落这个词，就是我们的道德越来越堕落，被罪所破坏。 Namun ketika kita telah ditebus oleh Tuhan, kita meninggalkan pakaian yang lama yang telah dilumuri oleh dosa dan mengenakan pakaian baru sebagai ciptaan Tuhan. 当上帝救赎我们，我们就脱去我们满有罪的旧衣，我们就穿上新衣，就是上帝所造的新人。 Di dalam manusia baru yang telah ditebus oleh Tuhan, kita masuk dalam proses pengudusan yang membuat pikiran kita diperbaharui. 这新人就是上帝所救赎的，我们就进入成圣的过程，就是我们的心意更新。 Dengan pikiran yang diperbaharui itu membuat kita seharusnya semakin hari semakin diubahkan. 这心意更新使我们一天比一天被主所改变。 Di dalam Efesus 4 itu ayat 20 dan 21 memberikan hal-hal bagaimana pikiran itu dipengaruhi atau diperbaharui melalui beberapa hal. 在以弗所书4章20到21节，我们可以看我们的心意更新有几个方面。 Pertama, dikatakan belajar mengenal. 就是我们学习认识， Kita belajar mengenal Tuhan di dalam firman-Nya. 就是通过上帝的话语，我们认识上帝， Kemudian ada kata telah mendengar. 然后听过， Kita memperhatikan dan memfokuskan seluruh indera kita kepada Tuhan dan firman-Nya. 就是我们专注并关注上帝和他的话语。 Setelah kita kenal, setelah kita dengar, kita tidak boleh menolak. 我们认识了，我们听了，我们不能拒绝， Kita harus menerima pengajaran itu. 我们要领受上帝的教导， Menerima pengajaran yang benar yang berasal daripada Allah. 我们领受上帝正确的教导。 Sehingga ketika kita telah menerima pengajaran yang benar, hidup kita diubahkan menjadi seorang yang benar. 当我们领受了正确的教导，我们的生活就可以正确。 Hal ini nampak di ayat 24. 在24节我们可以看到， Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. 并且穿上新人，这新人是照着神的形象造的，有真理的仁义和圣洁。 Kata kebenaran di sini dipakai kata dikaiosune yang lebih mengarah kepada righteousness atau kehidupan yang benar atau kualitas hidup yang benar. 真理这个词是用低该说内，它的意思就是正确的生活、艺人的生活品质。 Dan kata kekudusan memakai kata hosiotes 圣洁它的原文是 hosiotes， yang memiliki arti bebas dari kontaminasi atau pencemaran. 它的意思就是没有污染。 Demikian seharusnya kehidupan kita sebagai seorang Kristen. 我们基督徒的生活也应当如此。 Memiliki sebuah kualitas hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. 我们的生活品质要合乎上帝的话语， Dan menjadi seorang Kristen yang tidak lagi tercemar oleh yang namanya dosa. 成为一个不被罪所污染的基督徒， Melainkan memutuskan hubungan dengan dosa. 我们就与罪断绝关系。 Bila pembahasan ini dihubungkan mengenai pembahasan ini yaitu mengenai hidup yang diubahkan dihubungkan dengan tema kita hari ini, mulai dari mana? 我们谈这一些和上帝改变我们要从哪里开始呢？ Kalau kita bertanya mulai dari mana kehidupan Kristen kita, mulai dari mana kita diselamatkan dan mulai dari mana kita diubahkan? 是否从我们基督徒生活开始，从上帝拯救我们并改变我们开始？
Sebetulnya mulai dari Allah yang mencari, menebus, dan mengubahkan kita. 其实是从上帝寻找救赎、改变我们开始。 Maka dosen saya sering kali mengulang-ulang statement ini. 因此，我的教授常常这样说： Starting point itu adalah God. 起点就是上帝， Focusing point adalah God. 焦点就是上帝， Finishing point juga adalah God. 终点也是上帝。 Allah memulai segalanya, 上帝开始一切， mengarahkan segalanya kepada Allah. 把一切朝向上帝。 Allah juga membawa kita sampai ke garis finish sebagai sebuah happy ending. 上帝带我们到终点线，成为一个美好的结局。 Maka setiap kita orang yang sudah diselamatkan harus bersedia dituntun dan diubahkan oleh Tuhan di dalam proses pengudusan. 因此，我们被上帝所拯救的，在成圣过程，我们愿意被上帝带领与改变， Sehingga semakin hari kita semakin serupa dengan Tuhan. 好让我们一天比一天越像上帝。 Mari kita berdoa. 我们低头祷告， Tuhan, jangan biarkan kami orang-orang yang ditebus oleh Tuhan berhubungan dengan manusia kami yang lama. 主啊，求你帮助我们，就是主已经救赎了我们，我们不要再与旧人再联系。 Kami ingin meninggalkan dosa dan segala kelakuan buruk kami di belakang. 我们要脱去我们的罪恶，我们的不好的行为。 Kami ingin memutuskan hubungan dengan semua itu dan tidak ingin lagi menyentuhnya. 我们以这一切要一刀两断。 Kami ingin memulai hidup yang baru bersama-sama dengan Tuhan. 我们要与上帝开始新的生活。 Kami ingin pikiran kami dan hati kami terus diubahkan kepada Tuhan. 我们渴慕我们的心思一天比一天被主所改变， Sehingga setiap hari kami selalu memandang kepada Tuhan dan kepada firman Tuhan. 好让每一天我们专注于上帝及上帝的话语。 Tolonglah kami Tuhan. 主啊，求你帮助我们。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告，奉主耶稣的名， Amin. 阿门。